Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nampaknya isu RUU anti lompat parti ni masih hangat. Mereka masih bergaduh, masih mempertikaikan isu ini. Ada yang kata satu undang-undang perlu supaya siapa lompat parti nanti boleh disuruh letak jawatan dan pilihan raya kecil akan diadakan. Ada juga yang kata mengikut Perlembagaan Malaysia tidak ada peruntukan untuk satu undang-undang sedemikian. Bermaknanya is not a crime, not an offence. Kalau ikut Federal Constitution of Malaysia ataupun Perlembagaan Persekutuan Malaysia yang tidak menghalang sesiapa adun ataupun ahli parlimen, wakil rakyat dari tukar parti, lompat parti. Jadi diorang lupa yang ramai yang duduk bising minta satu undang-undang RUU anti lompat parti ni diadakan. Mereka lupa yang pengasas pesta katak ni ataupun pengasas budaya lompat parti ialah Anwar Ibrahim dan PKR. Anwar Ibrahim pada tahun 2008 cuba beli 30 ahli parlimen dari Barisan Nasional. Dan Anwar berjanji kepada rakyat Malaysia pada 16 September 2008 satu kerajaan baru akan dibentuk. Dan kerajaan baru ni akan dibentuk selepas Pakatan Rakyat semasa tu. Selepas Pakatan Rakyat berjaya membeli 30 ahli parlimen Barisan Nasional. Dan 30 ahli parlimen Barisan Nasional ni akan dibayar 30 juta tiap-tiap satu orang. 30 juta kali 30 ahli parlimen 600 juta. Bermaknanya hampir 1 bilion. Hampir 1 bilion ringgit akan dibayar untuk membeli 30 ahli parlimen barisan supaya kerajaan jatuh dan Pakatan Rakyat boleh bentuk kerajaan baru bersama 30 ahli parlimen Barisan Nasional yang telah dibeli. Dan orang yang finance perkara ini, yang memberi bantuan kewangan untuk membeli 30 ahli parlimen barisan ni ialah John Soh yang sekarang ni ada di penjara Singapura. Dia di penjara di Singapura dan dialah financer semasa itu. Boleh dikatakan orang di belakang Anwar dan PKR. Dan ini bermulanya budaya apa dipanggil pesta katak ataupun budaya lompat parti. Pada tahun 2009 pula, setahun kemudian, Anwar telah beli seorang adun UMNO. Dan sebabnya Anwar beli adun UMNO ni kerana PKR tak cukup kerusi. Jadi oleh kerana PKR tak cukup kerusi, DAP lah memiliki kerusi yang terbanyak dan PKR tidak ada calon sesuai untuk jadi Menteri Besar Perak. Maka DAP telah lantik Menteri Besar Perak dari PAS, Niza. Niza ni boleh dikatakan walaupun ahli PAS tapi calon dari DAP untuk menjadi Menteri Besar, dan Anwar tak boleh terima. Anwar nak PKR ambil alih kerusi Menteri Besar di Perak, di Selangor dan kalau boleh meratalah. Dan oleh kerana PKR tidak ada calon dan untuk jadi Menteri Besar, maka Anwar telah beli adun dari UMNO dengan janji yang dia akan jadi Menteri Besar Perak yang baru mewakili PKR. Bermaknanya Menteri Besar PAS akan disingkir dan diganti dengan Menteri Besar PKR. Tapi DAP tak setuju. Sebab DAP tak boleh terima ya Menteri Besar datang dari UMNO dan adun UMNO yang dibeli oleh PKR untuk lompat.
Jadi apabila janji kepada adun UMNO tersebut tidak boleh ditunaikan, maka dia pun tinggal PKR dan kembali ke UMNO. Tapi dia kembali ke UMNO dengan seorang lagi adun PKR dan seorang adun DAP. Jadi apabila dua lagi adun dari pakatan ikut adun UMNO ni untuk kembali ke barisan ataupun masuk barisan, maka kerajaan Perak pun jatuh. The Perak state government fell because of defection. Tapi Anwar lah yang mulakan ini semua pada tahun 2008 dan 2009. Jadi budaya lompat parti atau pesta kata ni sudah boleh dikatakan menjadi budaya baru bagi politik Malaysia. Anwar started it, and Anwar cuba jatuhkan kerajaan pusat, Barisan Nasional gagal. Anwar cuba jatuhkan Menteri Besar Perak, juga gagal, dan akhirnya bukan Menteri Besar Perak jatuh kerana diganti PKR, tapi Menteri Besar Perak jatuh kerana kerajaan pakatan di Perak jatuh dan Barisan Nasional ambil alih. Jadi yang diorang duk bising sangat ni, emotional sangat ni tentang pesta kata atau budaya lompat parti, dimulakan oleh Anwar dan PKR, dan sekarang ni dia nak adakan undang-undang pula untuk mengharamkan tindakan lompat parti. Dan kalau sekira kita lompat parti, mana-mana adun atau ahli parlimen lompat parti, maka mereka kena kosongkan kerusi mereka dan pilihan raya kecil diadakan untuk mengganti dengan wakil rakyat baru. Tapi duka cita je, perlembagaan tidak benarkan perkara ini. Di dalam perlembagaan tidak ada peruntukan, dan perlembagaan telah mengatakan yang kebebasan untuk kita nak join mana-mana parti, bermaknanya sekira wakil rakyat dari satu parti lompat ke satu parti yang lain, maka this is not an offence, it's not a crime. Jadi mereka nak supaya ini satu undang-undang baru dikeluarkan supaya perkara ini menjadi satu kesalahan atau satu jenayah yang boleh menyebabkan mereka boleh disingkir dari kerusi mereka dan pilihan raya baru diadakan. Sekiranya ramai rakyat Malaysia, terutama sekali orang Melayu, boleh dikatakan serius tentang sekira wakil rakyat ni melakukan kesalahan atau jenayah, maka mereka perlu letak jawatan. Bagaimana dengan jenayah lain, kesalahan lain? Adakah satu saja jenayah mereka kena letak jawatan, iaitu apabila mereka lompat parti? Itu belum lagi menjadi kesalahan, tapi mereka nak undang-undang supaya lompat parti ni menjadi satu kesalahan. Tapi kenapa kesalahan itu saja yang mereka pentingkan? Bagaimana tentang kesalahan lain? Misalnya kalau rogol, curi duit, rompak, salah guna kuasa, rasuah dan sebagainya. Ini semua juga kesalahan, dan kesalahan yang lebih serius dari kesalahan lompat parti. Jadi kenapa hanya lompat parti saja kesalahan yang perlu mereka letak jawatan? Bagaimana misalnya kalau mereka ditangkap, didakwa dan dibicarakan tentang kes rasuah atau kes salah guna kuasa atau kes curi duit? Tak pula mereka nak suruh wakil rakyat tu letak jawatan dan pilihan raya kecil diadakan. Padahal kesalahan tu lebih besar, lebih serius. Tapi mereka nak kesalahan kecil, lompat parti, kesalahan yang lebih besar, lebih serius, yang boleh dianggap sebagai satu kesalahan yang sepatutnya mereka letak jawatan. Tapi tak pula. Orang Malaysia, rakyat Malaysia ni bising tentang kesalahan yang serius itu dan suruh mereka letak jawatan. Okey, mereka kata kalau kita lompat parti ni, kita melanggar mandat pengundi. Langgar mandat pengundi is not that serious. Sebab pengundi yang bodoh,
pengundi yang mengundi untuk mereka. Jadi kesalahan tu atau kebodohan tu kepada pengundi, bukan kepada wakil rakyat. Orang politik ni dia akan buat apa saja untuk kuasa, untuk jawatan, dan kalau mereka perlu lompat parti untuk jawatan atau untuk kuasa, mereka akan buat. Jangan kita salahkan dia. Jangan kita salahkan musang kerana makan ayam. Kita kena salahkan orang yang sepatutnya menjaga ayam mereka ataupun selamatkan ayam mereka di dalam reban ayam. Kalau kita lepaskan ayam kita di luar padang, musang makan, yang kita marah musang, buat apa? Salah kita, kan? So the problem is pengundi mereka tidak bijak. Mereka banyak kali bila mereka mengundi, mereka hanya tengok lambang parti, parti simbol ataupun bendera parti. Kalau parti itu dari kalau calon tu dari parti sekian-sekian, mereka akan undi untuk calon tu. Mereka tak kisah kualiti calon tu. Adakah calon tu amanah, adakah calon tu boleh dipercayai, adakah calon tu boleh dianggap sebagai kruk. Mereka tak kisah. Asal calon tu dari parti sekian-sekian, letaklah lembu pun mereka akan undi untuk lembu, kambing pun mereka undi untuk kambing, asalkan lambang parti, bendera parti tu yang mereka sokong. So the problem is voters ni dia tak kisah kepada calon, dia hanya fokus kepada lambang parti ataupun bendera parti. Jadi apabila sesuatu berlaku, mereka nak marah pula calon tu. Sebab apa marah calon tu? Bukan ke pilihan awak yang buat. You voted for him. Don't punish him if that calon turns out not as good as what you expected. Sebab you tak you tak buat forensic audit. Kalau ikut Anwar Ibrahim, you tak buat forensic audit di tentang calon tu, latar belakang calon itu. Jadi calon tu banyak cacat, tapi you tutup mata, you tak kisah. So your fault. Jadi janganlah nak adakan undang-undang untuk punish calon apabila calon tu buat sesuatu yang you tak suka. Dan sekiranya you nak undang-undang supaya kalau calon tu melakukan kesalahan, perlu dia letak jawatan, dan biarlah undang-undang ni melibatkan semua jenis jenayah dan kesalahan, termasuk rasuah, salah guna kuasa dan sebagainya. Dia orang kena letak jawatan juga. So Malaysia ni kita boleh katakan selektif. We pick and choose. Benda yang kita suka, kita tutup mata. Benda yang kita tidak suka, kita buat demonstrasi lah, kita menjerit sini dan menjerit situ. Okey, kalau mandat rakyat ni penting sangat, kita perlu beri keutamaan kepada mandat rakyat, iaitu rakyat telah mengundi untuk parti. Yang sepatutnya rakyat jangan undi untuk parti, undi untuk manusia, iaitu the person, not the party. Tapi Malaysia ni kita undi bukan untuk calon, kita undi untuk parti. Kita tak peduli calon tu tunggul kayu ke, lembu ke, kambing ke. Ada cara orang Malaysia mengundi. Okay, fine. Tapi sekiranya mandat rakyat ni satu perkara yang supreme, satu boleh dianggap sebagai keramat, ataupun kita mengagungkan mandat rakyat, bagaimana dengan mandat Allah? Sebagai orang Islam, kita punya akidah, kita kena mendahulukan Allah, bukan dunia. Jadi itu yang kita diajar semasa di sekolah dulu, masa kita pergi kelas agama. Akidah kita is everything is Allah. Fi sabilillah. That is what we are taught. Fi sabilillah. Kalau itu pegangan agama, pegangan Islam, dan juga pegangan kita sebagai orang Islam, maka kita kena bercerita tentang mandat Allah, bukan mandat pengundi. Mandat pengundi tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis, tidak ada dalam ajaran Islam. Mandat pengundi, amanah. So amanah dari pengundi, kita langgar amanah, maka kita perlu letak jawatan. What about langgar amanah Allah?
Allah telah beri mandate kepada kita, dan satu dari mandate is menegakkan hukum Allah. Dan itu satu yang perkara penting. Tapi ramai orang Melayu, dia tidak menegakkan hukum Allah, dia melanggar hukum Allah. Kita ambil syariah sudah. Ramai mana orang Melayu sokong hukum syariah. Mereka, kalau kita cerita tentang hukum syariah, mereka akan reject. Dan satu yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu kita tidak boleh memperjuangkan nasionalisme ataupun kepentingan dunia. Ia akan menjadi asabiah. Itu haram di dalam Islam. Kita kena memperjuangkan hanya Islam. Tapi sebaliknya, kita kata politik dan agama perlu dipisahkan. Cerita politik, jangan cerita agama, mereka kata. Bila saya kata agama dan politik ni is one and the same, mereka marah. Mereka kata, you cakap politik lah, jangan cerita pasal agama. Sebab apa? Nabi Muhammad telah menegakkan the nation of Islam. Madinah tu the nation of Islam, kemudian Mekah, kemudian nation of Islam spread kepada Eropah, negeri Spain, dan sampai ke India, Afrika dan sebagainya. The nation of Islam very big. 100 tahun dulu, the nation of Islam ataupun the Ottoman Empire collapse. Itu sejarah, tak payahlah kita cerita, nanti panjang sangat. Tapi the issue is now, Islam is bukan tentang puasa, semayang, pergi haji. No, it's more than that. Itu ritual sahaja. Itu lebih, bagi orang Melayu, lebih budaya dari akidah. Mereka buat kerana diajar buat. It's like a parrot. You have been taught, but you don't understand what you are talking, Jadi problem is, maknanya orang Melayu ni tidak faham yang Nabi Muhammad ni telah menegakkan nation of Islam. Bermaknanya Nabi Muhammad bukan guru agama. Nabi Muhammad was a political and military leader. Dia menegakkan an Islamic government through political means as well as through conquest. Jadi Nabi Muhammad mengguna politik dan mengguna peperangan untuk menegakkan nation of Islam. Dan kita diajar sebagai orang Islam kena ikut sunnah Nabi, the example of Prophet. The example of Prophet is politics and religion is the same. Politics is part of religion. Jadi orang Melayu ni tak berapa faham sebenarnya ajaran Islam atau ajaran Nabi Muhammad. Dan mereka yang kata nak cakap politik, cakaplah, jangan include agama. Ini menunjukkan ramai orang Melayu, orang Islam yang sebenar tidak faham Islam. Assalamualaikum, salam sejahtera.